Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair, kata pakcik-makcik ya. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari kembali bersama dengan anda, dan mari sama-sama kita lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Yang ketiga, nikmat kehidupan. Kembali kita bersama pagi ini menghirup udara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelbagai lagi nikmat yang telah Allah kurniakan. Termasuklah pagi ini insya-Allah kita akan dapatkan manfaat, dapatkan ilmu dalam perbincangan kita pada pagi ini, yang mana Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk hari Selasa 9 Ogos 2022 bersamaan dengan 11 Muharram 1444 Hijrah. Kita akan bicarakan, kita akan belajar hadis yang mana berdasarkan hadis kitab Imam An-Nawawi, hadis 40, janji Allah kepada pelaku. Janji Allah kepada pelaku bagaimana? Mungkin ada yang tertanya-tanya tu kan, macam mana pula janji Allah kepada pelaku ni? Pelaku yang macam mana? Kan? Cumanya perinciannya bukan saya seorang lah untuk memberi ilmu, berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Beliau lama saya tak jumpa, subhanallah, kini dah bersama kembali dengan saya di studio. Yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, amin, keberkatan amin, bagi kita bersama dan kepada para penonton sekalian. Betul Ustaz, insya-Allah. Dan pagi ni Ustaz seronok sebab kita dapat belajar hadis yang mana ia juga adalah tinggalan Nabi SAW kepada kita kan Ustaz kan. Dan saya yakin berkaitan dengan apa yang kita akan bicarakan ini juga adalah sangat dekat dengan kita, iaitu janji Allah kepada pelaku Ustaz. Betul ya? Betul, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan yang anda nak ajukan bertepatan dengan topik kita, cuma saya nak tegaskan, soalan anda biarlah ringkas tetapi padat. Dan anda boleh sahaja hubungi kami di talian 18881677, ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, itu dah cara ataupun kaedah untuk anda tanyakan soalan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, hadis yang ke-22 daripada hadis Arba'in Imam An-Nawawi bercerita tentang janji Allah kepada pelaku. Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan sama-sama kita menghayati hadis tersebut. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Hadari, alhamdulillah, dan seluruh para penonton yang sempat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan, manfaat atas perbincangan yang akan kita bicarakan di dalam hadis yang ke-40 ataupun hadis 40 Matan Arba'in pada pelajaran ataupun hadis yang ke-22. Di dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir ibn Abdullah, an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari telah berkata, sa'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Jadi dalam hadis tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, ara'aita. Ara'aita ni kalau dalam bahasa kita, apa pandangan kamu? Tapi ulama mengatakan maksud ara'aita akhbirni, habarkan kepada aku, beritahu kepadaku. Itu maksud yang ditafsirkan oleh para ulama hadis. Jadi habarkan kepada aku bagaimana keadaan jika sekiranya aku menunaikan solat 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan akan perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, serta aku mengharamkan akan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam azid ala zalika syai'a, dan aku tak tambah selain daripada itu sedikit pun.
boleh tak aku masuk dalam syurga? A'adkhulul jannah? Qala na'am. Maka jawab daripada Nabi SAW, ya, kamu akan masuk dalam syurga. Satu perbincangan yang cukup besar, yang menarik, sehingga para ulama mengatakan dia adalah merupakan salah satu di antara asas di dalam agama Islam itu sendiri. Kerana di dalamnya mengandungi beberapa asas ataupun ruknun min arkanil Islam. Beberapa rukun-rukun, bukan satu sahaja, tapi ada beberapa rukun yang dibicarakan sebagai asas seorang yang menjadi Muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya yang menarik di dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan jawapan kepada seseorang, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tabsyir terlebih dahulu, kegembiraan kepada orang yang bertanya agar dia tidak bersedih dengan soalan tersebut. Maka jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tunaikan solat, berpuasa bulan Ramadan, halalkan halal dan mengharamkan perkara yang diharamkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menilai orang yang berkata itu dengan melihat latar belakang seseorang. Kadang-kadang ada perkataan lain dijawab oleh Nabi SAW kepada sahabat yang berbeza. Contohnya ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat, ya alayya, ya Rasulullah, sesungguhnya agama Islam ni banyak sangat yang terpaksa aku laksanakan ke atas diriku, aku terasa terbeban. Jadi ketika itu dia kata, akhbirni bisyai'in atashabbathu bih. Wahai Rasulullah, boleh tak habarkan kepada aku sesuatu yang boleh aku berpegang dengannya? Rasulullah tengok lelaki tersebut, akhirnya Rasulullah memberikan jawapan yang paling mudah dan paling ringan untuk dia lakukan. Apa dia? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadikanlah lidah kamu sentiasa basah dengan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang sahabat, contohnya Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia adalah merupakan seorang sahabat yang rajin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara tugasannya menyediakan bekas wuduk untuk Rasulullah mengambil wuduk ketika itu. Dan akhirnya Rasulullah tengok, Rasulullah tanya, "Salni, mintalah kepada aku apa yang kamu mahukan." Maka jawab daripada Rabi'ah ibn Ka'ab, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku nak kalau boleh ya Rasulullah berdamping dengan kamu dalam syurga. Sebab mereka tahu jarak ataupun kedudukan Rasulullah, darjat Rasulullah dengan mereka pastinya jauh. Hanya di dunia sahaja mereka akan dapat merasai pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata apa? A'inni ala zalika, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku ke atas dirimu dengan kamu banyak menunaikan ibadah solat. Jadi maknanya seketika dijawab oleh Nabi dengan jawapan yang lain, yang berbeza. Ada sahabat bertanya lagi, sebab yang menyebabkan boleh masuk dalam syurga, dijawab oleh Rasulullah, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, anta'budallah wa la tusyrik billah, kamu sembah Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sifat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika memberikan jawapan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di dalam hadis ini yang menariknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seakan-akan dalam hadis tersebut Rasulullah tidak pun menyebut dengan syahadah, sedangkan mengucap dua kalimah syahadah itu adalah merupakan identiti untuk menentukan seorang itu beriman kepada Allah ataupun tidak. Tapi dalam hal ini seakan-akan tidak ada ucapan dua kalimah syahadah. Tidak ada. Yang pertama. Dan kemudian Rasulullah tidak pun menyebut dengan dua rukun Islam berikutnya, iaitulah menunaikan haji dan membayar zakat. Apakah tidak menunaikan haji dan membayar zakat juga boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Itu menarik juga di dalam hal ini. Jawapannya, oleh kerana tadi saya memberikan jawapan, Rasulullah melihat seseorang yang riwayat ataupun para ulama menyatakan dalam latar belakang orang yang bertanya ini, dia adalah merupakan seorang yang miskin dan dia juga adalah merupakan seorang yang telah pun mengucap dua kalimah syahadah. Cuma tinggal lagi dia tanya tentang soal amalan-amalan yang dilakukan, yang disebut sebagai Islam itu, amalan-amalan zahir ini yang dilakukan, yang mampu dilakukan. Pada saat ketika itu dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka tak wajib bagi dirinya. Dan yang kedua, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan haji. Maka ketika itu tidaklah disebutkan dua perkara tersebut dan tidaklah menyebabkan dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan berzakat dan juga ketidakmampuannya untuk menunaikan ibadah haji ketika itu, sebab memang dia tidak berkemampuan. Maka
Maka sebab itulah Rasulullah di saat ketika melihat lelaki tersebut, Rasulullah kata, "Na'am, ya, kamu akan masuk dalam syurga dengan melihat perbuatan dan amalan yang dilakukan ketika itu." Subhanallah. Saya melihat dari perspektif yang satu lagi, Ustaz. Ya. Seperti mana Ustaz nyatakan, Rasulullah melihat kepada individu ataupun sahabatnya itu tak mampu nak lakukan haji, tak mampu nak tunaikan zakat, jadi Allah tetap mengurniakan syurga kerana Rasulullah kata na'am. Jadi adakah hadis ini juga menunjukkan bahawasanya janji Allah kepada pelaku ini, iaitu melakukan kebaikan semampu mungkin, ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Ustaz? Pertama, kita kena ingat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah memiliki Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan maha pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga disebut dalam hadis kursi, inna, sesungguhnya rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku ini lebih mendahului akan kemurkaan dan kebencian aku. Sebab itu Allah bagi peluang kepada kita. Banyak mana pun dosa yang kita lakukan, Allah masih lagi mengampunkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya. Yang penting ada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat yang serupa, kalau kita menilai dalam hadis ini menyebabkan seseorang masuk syurga itu, di antaranya disebut dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kepadanya untuk melakukannya, walaupun tidak disusuli dengan amalan-amalan sunat, tetap sahaja dia layak dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan melanggar janji-janji yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dalam bab tersebut, sekiranya seseorang itu menumpukan dari sudut amal-amal yang fardu dalam keadaan sempurna, maka pada saat yang serupa tetap melayakkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Ar-Rahim itu sendiri. Saya tersentuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi peluang kepada kita. Termasuklah sahabat Rasulullah yang tak mampu nak tunaikan zakat, tak mampu nak tunaikan haji, tetapi tetap apabila melakukan sedaya mungkin, subhanallah, syurga dijanjikan, ya Ustaz ya. Baiklah, sebenarnya Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita dan insya-Allah jawapannya sekejap saja lagi lah Ustaz ya. Ada yang bertanya kan ni Ustaz, berdasarkan hadis ini takut-takut ada yang menganggap kalau macam tu tak payah buat perkara sunat pun tak apa, buat yang asas-asas sahaja. Adakah ia bermaksud sedemikian? Cumanya jawapannya sebentar lagi Ustaz ya. Baik, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini jawapannya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan seperti biasa, Tanyalah Ustaz kami tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang dan topik yang dibincangkan juga berbeza-beza namun menarik. Tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi ilmu, memberikan dan menyebarkan kefahaman ilmu tentang Islam kepada anda semua. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, hadis arba'in, hadis 40 kitab Imam An-Nawawi, yang mana kita bicarakan tentang hadis yang ke-22, iaitu janji Allah kepada pelaku, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah Ustaz, perbincangan kita subhanallah sangat cantik kerana mukadimah tadi pun baru saya sendiri secara peribadi faham yang hadis ini Nabi SAW mendekati para sahabat nak mewasiatkan sesuatu melihat latar belakang para sahabat tersebut. Cumanya kita takut kekeliruan berlaku Ustaz, sebab jika dilihat kepada hadis ini takut-takut ada yang mengambil ringan. Cantik soalan daripada sahabat kita Faizal bin Ahmad di Facebook ni, katanya bagaimana Ustaz jika ada yang salah tafsir hadis ini dengan berkata tak perlu buat yang sunat pun, janji kita buat yang wajib dah dikira boleh masuk syurga. Adakah benar Ustaz, boleh kita anggap macam tu?
Baik, terima kasih kepada Muhammad Faisal bin Ahmad atas soalan yang dikemukakan. Sebelum saya memberikan jawapan tersebut, agak-agaklah dalam hidup kita ni, kalau katakan kita hidup hanya sekadar makan nasi sahaja, hidup dah. Tak ada lauk. Tak ada lauk. Kita Allahu makan nasi Akbar sahaja. Jawapannya boleh hidup. Kita boleh hidup. Betul. Tapi apa? Terasa tak seronok. Kan? Hari-hari makan nasi tak ada lauk ke? Tak lengkap. Tak lengkap. Dia tidak ada rasa keseronokan dan tidak ada satu kegembiraan ketika memakan makanan tersebut. Tak kiralah kalau katakan roti-roti lah selalu dan tidak ada, tanpa ada apa ni, jam dia, tanpa ada kaya dan sebagainya, maka dia boleh hidup. Tapi pada saat yang serupa dia tidak memberikan kegembiraan dan ketenangan. Dan begitulah dalam amalan kita, memang ada jaminan di saat ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Tetapi pada saat yang serupa tidak ada bonus dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita menilai dalam hadis yang diriwayatkan oleh di dalam Matan Arba'in itu sendiri ataupun di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada sebuah hadis kursi yang mana Imam Nawawi rahimahullah memuatkan di dalam kitabnya, disebut tentang bagaimana Rasulullah mencintai seseorang itu. Dalam hadis tersebut dinyatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka sesungguhnya aku izinkan kepadanya untuk diperangi. Maknanya maksud diperangi, orang yang memerangi orang yang membenci wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, hidup mereka tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mal'un, diberikan laknat, maksudnya tak ada rahmat dalam kehidupan mereka dan tidak ada keberkatan. Dan kemudian disambung dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan waktu itu, siapa wali Allah ni? Wali Allah adalah merupakan secara ringkas dari sudut matan hadis itu, secara ringkasnya disebut wali Allah ini yang pertama, mereka yang sentiasa menjaga amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung dalam hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan kemudian hamba aku ini dia meneruskan hidupnya itu dengan menambah lagi dengan amalan-amalan sunat, sehinggalah sampai di saat ketika dia melakukan amalan sunat, hatta uhibbah, sehinggalah aku akan mencintai dan menyayanginya. Bila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perkara yang Allah jaga. Pandangan matanya dijaga oleh Allah, telinganya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, pergerakan anggota tangannya dijaga oleh Allah, dan pergerakan kaki dijaga oleh Allah. Disambung di hujung tu menarik, wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adzani la'u'izanna. Kalau sekiranya dia berdoa kepada aku, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sekiranya dia minta berlindung denganku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Subhanallah. Kenapa? Sebab dia menambah dalam hidupnya bukan hanya sekadar amalan yang difardukan, tapi sebaliknya mengisi dengan amalan-amalan sunat bagi menambahkan rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya tadi. Itu di antara salah satu kelebihan. Dan sebenarnya banyak kelebihan lain. Dan di antara kelebihan lain, amalan-amalan sunat ini tujuannya adalah untuk menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku pada amalan-amalan fardu yang kita lakukan. Apatah lagi berkait dengan ibadah solat. Dalam hadis tadi kita bicarakan bab solat. Solat ini adalah merupakan awalu amalin yuhasabu yaumal qiyamah. Jadi amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat fardu. Kalau tak selesai masalah solat fardu, Allah minta kepada malaikat cek balik tentang amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat. Kalau amalan sunat tak buat, macam mana kita nak menjawab nanti dengan amalan fardu yang ada kekurangan dan ada lompong di saat ketika kita melaksanakannya. Allahu Akbar. Tambah-tambah Ustaz, macam kita menyambut masih lagi dalam awal Muharram Ustaz ya. Bagaimana setiap tahun kita mengharapkan segala amalan kita nak diterima dengan keadaan cantik, sempurna Ustaz ya. Kalau tak ada amalan sunat macam mana pula Ustaz ya? Dengan kelompongan-kelompongan ibadah kita. Kadang-kadang tu tengah puasa tempoh hari pun mengumpat ya. Tak, bukan tuan-tuan puan-puan, ni kita cerita tempat lain punya orang ya. Na'udzubillah min zalik. Baik Ustaz. Dia cuma mungkin boleh saya tambah tadi dalam mukaddimah sebenarnya kalau kita melihat dalam, ialah kita buat bila awal Muharram tu kita ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Sebenarnya doa itu bagus. Dan kalau sebaik-baiknya bukan doa awal tahun dan akhir tahun sahaja, doa setiap awal bulan. Dan itulah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap bulan? Setiap bulan. Subhanallah. Ketika mana Rasulullah SAW melihat hilal ataupun anak bulan ketika itu lahir ataupun dapat kelihatan, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman wa bis salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda
Rabbi wa rabbukallah. Itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan. Ya, wahai Tuhanku, dikata, jadikanlah lahirkanlah anak-anak bulan yang ke atas kami ini. Permulaan bulan tersebut itu dengan bil amni wal aman, dengan keselamatan, keamanan dan juga keselamatan, dengan Islam dan juga dengan taufik terhadap apa yang kamu redai dan kamu sukai, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang Rasulullah lakukan. Kita buat awal tahun dan akhir tahunnya. Tapi kita tidak buat pada setiap bulan. Kenapa? Nak mendapat keberkatan pada hidup kita di setiap bulan-bulan yang kita lalui. Kita minta Ustaz Firdaus Subhi kongsikan di Facebook beliau lah. Mungkin insya-Allah doa-doa tu kita boleh amalkan. Boleh Ustaz ya? Amin, insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya lihat bagaimana daripada hadis Nabi SAW menceritakan janji Allah kepada pelaku ni. Kemudian apa yang Ustaz sampaikan ini juga menunjukkan bahawasanya kekuasaan Allah itu sangat hebat. Bagaimana Allah sangat pemurah, sangat penyayang kepada hamba-Nya. Dalam Al-Quran sendiri Ustaz, kalau saya boleh petik sebagai contoh, Allah menjanjikan wala in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku akan tambah, aku akan cukupkan. Kemudian bagaimana Allah innallaha ma'as sabirin, janji Allah kepada orang-orang yang bersabar, Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Jadi Ustaz, apakah Allah ini memujuk kita agar sentiasa yakin, istiqamah, percaya dengan ganjaran darinya, lalu kita ni istiqamah tetap dalam jalannya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan ini. Jadi Allah di dalam Al-Quranul Karim dia ada unsur targhib dan juga tarhib. Dan memang itulah sifat yang perlu ada pada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Sebab apa? Memang kita memiliki dua sifat tersebut. Apa sifatnya? Yang pertama, sifat takut ada dalam diri kita. Dan yang kedua, sifat kita mengharap kepada sesuatu wujud juga dalam diri kita. Allah bagi kepada kita tentang targhib terlebih dahulu, iaitulah perkara yang boleh memberikan motivasi kepada kita untuk kita meningkatkan dan menambahkan amalan-amalan. Jadi sebab itu Allah menyebut tadi wabasyiris sabirin, bergembiralah wahai orang-orang yang bersabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi kepada kamu bibit-bibit kesyukuran yang telah pun kamu laksanakan, dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku itu lebih dahsyat yang akan aku lakukan. Ini di antara beberapa perkara targhib yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk membina keyakinan dan kekuatan kepada umat Islam. Sebab umat Islam ni dia memiliki dua sifat. Kalau tak ada dua sifat ini, dia tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah kata ajaban li amril mu'min, satu perkara yang cukup mengagumkan ada pada orang-orang yang beriman pada Allah. Segala perbuatannya memberikan kebaikan, tidak berlaku pada mana-mana manusia illa lil mu'min, melainkan hanya berlaku pada orang yang beriman. Apa dia? Di saat ketika Allah menguji dengan kesusahan-kesusahan dalam hidupnya, dia bersabar. Sebab dia tahu dengan sabar tu ada kegembiraan yang Allah bagi. Dan di saat ketika Allah memberikan kepadanya setiap nikmat, kebaikan, apapun pemberian-pemberian yang boleh menimbulkan keseronokan dalam hidup, lantas dia bersyukur. Sebab setiap kali dia bersyukur, akan ada penambahan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setiap pesanan Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada umat Islam, sebenarnya para penonton sekalian, telah dikuatkan oleh segala apa pesan Allah, kalamullah dalam Al-Quran. Dan insya-Allah sebentar lagi Ustaz, saya akan tanyakan berkaitan juga, ada golongan kita, ada umat akhir zaman ni yang masih lagi ragu-ragu sehingga wujud ajaran-ajaran yang tak sepatutnya. Tapi tak apa, insya-Allah kita simpan dulu soalan tu Ustaz. Sebab kita sekarang ni nak bersama dengan pemanggil di talian ketika ini. Kita bersama dengan Kak Yat ni Ustaz. Jadi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Hadari. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah Da'i. Masya-Allah. Rawang okey ke? Katanya tak ada air, tapi pagi ni Kak Yat bangun subuh masih ada air lagi. Kena bersabar, banyak bersabar. Kita juga lah simpan juga lah air, masa dah tahu kan. Betul. Tapi innallaha ma'as sabirin Ustaz. Masya-Allah. Baik Kak Yat, silakan dengan soalan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat nak tanya, dalam kita menunaikan ketaatan, terkadang kita ada rasa macam sifat keakuan tu Ustaz. Tapi masalahnya, benda tu datang bukan maksud kita. Macam Kak Yat pernah dengar dalam kuliah, setelah solat, kita memanglah kita cakap astagfirullahalazim, tapi terkadang dalam kita rasa tidak sihat, kita cakap alhamdulillah. Jadi katanya tak boleh cakap alhamdulillah Ustaz. Seolah-olah sebab sebenarnya ketaatan tu kurniaan dari Allah,
bukan daripada semua dari Allah lah. Jadi Kak Ayat nak tanya, adakah dengan kita merasakan kita dah menunaikan ketaatan itu, kita masih seolah-olah itu memang kita ada sifat keakuan tu Ustaz, macam kita yang buat benda tu Ustaz. Jadi Kak Ayat nak tanya, bagaimana untuk kita menghilangkan sifat keakuan tu Ustaz, dan adakah dengan sifat keakuan ini akan menghilang segala pahala dan amalan yang kita buat tu Ustaz? Jadi itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Kak Ayat ni. Sebenarnya saya banyak kali dah sebenarnya dengar soalan ini Ustaz. Bagaimana Ustaz yang keakuan? Kadang tu ada yang kata bukan aku yang solat tadi tu, sebenarnya ini sebenarnya Allah yang bagi. Adakah salah kalau kita ada menyatakan aku yang baru lepas solat tadi tu Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh Kak Ayat, pemanggil tegar kita dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz ini. Ya, betul. Jadi soalan tu menarik berkaitan tentang sifat keakuan kita dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita kena ingat, dalam hidup sebagai seorang manusia, Allah tak biarkan walaupun kita melaksanakan ibadah, Allah tidak biarkan kita dengan pelbagai bentuk gangguan-gangguan dan juga cabaran. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang yang beriman itu Allah uji dengan 5 kepayahan dan 5 kesusahan. 3 kepayahan itu dia berada pada kehidupan manusia sesama manusia. Saya akan ambil yang 2 sahaja di hujung, dan 2 lagi dia berada dalam diri kita. Apa dia? Iaitulah yang pertama disebut dengan nafsun tunazi'uhu, nafsu yang sentiasa menarik-narik diri kita ini untuk melakukan perkara yang melanggar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua yang disebut dengan nama syaitanun yudhilluhu, syaitan yang kerjanya akan sentiasa menyesatkan kita. Itulah di antara bisikan-bisikan yang disebut berjaya kamu melaksanakan ibadah, untung kamu. Akhirnya kita terasa diri kita yang melakukan. Kita, Allah, untung aku dapat laksanakan ibadah, orang lain belum lagi dapat laksanakan ibadah seperti mana yang aku laksanakan. Untung aku dapat tunaikan haji, seronok pada tahun ni, bilangan tak sampai ramai sehingga ada di kalangan mereka dia kata, mudah sangat saya nak melaksanakan solat di Raudhah di Madinah, mudah sangat saya melaksanakan tawaf, yang orang lain dahulu tawaf sampai di tingkat atas, saya dapat buat di bawah sahaja ardhiyah tersebut, dapat melaksanakan dalam keadaan baik. Akhirnya menimbulkan rasa keseronokan. Itulah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita nak lakukan? Tidak lain antaranya banyakkan kita beristighfar kepada Allah bagi membuang sifat-sifat tersebut. Istighfar inilah yang dapat menghakis akan segala sifat-sifat tersebut. Yang penting kita beristighfar, ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Jangan dibiarkan bisikan seumpama itu terus mengalir. Kalau dibiarkan, dia akan terus, dia akan bisikan-bisikan itu semakin dibiar dan akhirnya dia akan menjadi satu perkara yang akhirnya menimbulkan syak dalam diri kita, dan akhirnya akan menimbulkan keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyaz billah. Jadi dalam soalan tersebut memang ada. Sebab itu penting kepada kita untuk mempelajari ilmu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menyucikan diri kamu, maknanya menganggap diri kita hebat dan sebagainya, sebab yang memberikan semuanya Allah. Dan soalan tadi yang menarik juga, Kak Ayat sebut tentang boleh tak kita mengucap Alhamdulillah dengan setiap ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Tidak menjadi masalah. Tak ada masalah. Sebab pujian itu kita serahkan pada Allah. Kadang-kadang kita terlupa, Ustaz, Alhamdulillah tu apakah yang menyatakan saya yang menyebut Alhamdulillah tu jadi Alhamdulillah tu seakan-akan saya memuji diri saya? Jawapannya tidak. Bila sebut Alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Betul. Kan disebut Alhamdulillah, lam itu kalau dilihat dari sudut bahasa Arab itu sendiri dinyatakan sebagai lamut tamlik, maknanya milik kepada pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sandarkan pada Allah. Jadi kita dapat buat ni Alhamdulillah, pujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta sampai tahap ada sesetengah orang diuji dengan ujian pun, kalau ikut dari sudut kaedahnya, bila diuji kita bersabar. Tapi ada orang yang apabila diuji dia menyebut Alhamdulillah. Sebab apa? Nak puji Allah kerana dia tahu setiap ujian itu Allah nak bagi sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Maka dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada dalam hadis yang disebutkan, bila Allah bertanya kepada malakul maut yang ketika itu mencabut nyawa seorang anak, ketika itu ditanya kepada malaikat, dia kata, wahai malaikat, apa respon yang dilakukan oleh hamba tersebut? Lantas dijawab oleh malaikat, hamidaka wastarja', dia puji kamu, dia menyebut Alhamdulillah ketika anaknya meninggal, dan pada saat yang serupa dia menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pun berkata ketika itu,
binalah baginya itu baitan fil jannah wasammuha baital hamdi, dan namakanlah istana nanti dalam syurga itu dengan istana pujian. Allah. Sebab dia menyebut kalimah alhamdulillah. Jadi soalan menyebut alhamdulillah boleh atau tidak? Jawapannya tidak menjadi masalah. Betul. Kita menyebut. Yang penting kita faham. Betul. Itu paling penting. Hilangkan keakuan dan sebutlah alhamdulillah. Sandarkanlah segala pujian kepada Allah. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bincang kat Ustaz sebentar saja lagi. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Terima kasih para penonton sekalian, tuan-tuan, puan-puan, mungkin ada juga yang menonton adik-adik kita, abang-abang kita, tak ke mana-mana, masih lagi terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kalau diikutkan jam ni mungkin ada yang kelang kabut sekarang ni, tengah uruskan anak-anak, mungkin dia sendiri pun tengah uruskan itu ini untuk ke tempat kerja. InsyaAllah kami di sini mendoakan dipermudahkan urusan kalian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masih lagi dapatkan ilmu berkaitan dengan hadis, iaitu daripada kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi, janji Allah kepada pelaku, yang mana pencerahannya kita dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Saya nak tegaskan, soalan boleh ditanyakan tetapi biarlah ringkas dan padat. Caranya macam mana Da'i Hadari? Mudah sahaja. Boleh sahaja hubungi kami macam Kak Iyad tadi di talian 1800 881677 seperti yang tertera di kaca TV anda, ataupun boleh sahaja terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai. Saya kongsikan sekali lagi platform ataupun cara kaedah untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, satu soalan mewakili para penonton di luar sana. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, saya ingin tanyakan sesuatu, iaitu berkaitan dengan, ditanyakan oleh sahabat ini berkaitan dengan solat. Dia mampu lakukan solat, kemudian mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Tetapi mengapa masih wujud golongan yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW ini sekarang ini yang masih lagi tidak sempurna, bahkan rasa ragu-ragu untuk tunaikan solat? Tak apalah, aku tak solat pun naik je pangkat. Kemudian yang kedua, ada juga yang menolak, kata tak apa, aku okey je tak puasa bulan Ramadan, kalau aku puasa nanti aku sakit. Macam mana tu Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi berkaitan tentang kelompok manusia yang kadang-kadang namanya Muslim, tetapi tidak ada keyakinan atas segala perkara-perkara yang telah pun disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan Al-Quranul Karim. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat ke-32, ya, di mana dalam surah tersebut Allah mengatakan summa awrasnal kitab alladhi nastafainahu min ibadina. Kami wariskan kitab Al-Quranul Karim ke atas hamba-hamba yang telah pun kami pilih, yang merujuk kepada umat Islam itu sendiri. Di kalangan mereka ada yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada di kalangan mereka yang menzalimi diri mereka dengan tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang dilakukan, pahala ditinggalkan. Dan begitulah ada yang disebut dengan muktasid. Muktasid ini dia bercampur antara baik dan juga buruk dalam kehidupan, dalam keadaan tersebut. Dan ada yang sabiqum bil khairat, hidupnya sentiasa berlumba-lumba untuk mengejar akan kebaikan. Dan itulah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Jadi hakikatnya memang begitu Allah sebut di dalam Al-Quran dalam keadaan sedemikian. Kenapa boleh berlaku? Soalannya. Kenapa boleh berlaku sedemikian rupa? Dan itulah hakikat kehidupan manusia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bisyahawat. Ditutupi syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang membencikan, yang menimbulkan rasa ketidakseronokan. Solat, ya Allah, ambil masa, rugi masa kita ni 5 kali kita laksanakan. Kalau kita buat kerja lain yang bermanfaat lagi bagus. Contohnya buat TikTok sebagai contohnya, paling tidak dapat berjuta-juta view sebagai contoh. Duit mengalir contoh. Jadi dalam keadaan duduk tempoh masa yang lama menunaikan sembahyang, rugi kita. Solat Jumaat, maka masa sampai 1 jam terpaksa duduk, itu belum lagi
lagi ceritanya dengan jam jalan nak bergerak tak boleh kan. Jadi dalam keadaan demikian mereka merasakan keuntungan tentang persoalan dunia semata-mata. Dia tidak melihat tentang persoalan apa yang akan dikejar sebenarnya dalam kehidupan. Sedangkan kita tahu hidup kita, matlamat kita bukan dunia, tapi matlamat hidup kita adalah untuk mencari sebanyak mungkin pahala yang dapat dihimpunkan di hari akhirat kelak. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan juga ia berada dalam keadaan abqa, kekalah, lebih baik dan juga lebih kekal. Di samping Rasulullah menceritakan hakikat kehidupan kita hanyalah sekadar musafir, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah hidup kamu di dunia seakan-akan kamu adalah orang yang asing ataupun hanya sekadar orang yang bermusafir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tidak kita bayangkan dalam hidup. Yang kita fikirkan tentang soal keseronokan, yang kita fikirkan tentang soal keuntungan yang kita perolehi di dunia, sedangkan kita terlupa hakikat kita hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya, tapi berada di dunia ini adalah untuk menyediakan bekalan-bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahkanlah oleh kamu akan bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara inilah yang perlu ditekankan di kalangan anak-anak muda kita, generasi-generasi yang ada ini, supaya mereka faham apa sebenarnya matlamat dalam hidup. Sebab isu yang berlaku pada hari ini, kalau kita bertanya kepada kalangan anak-anak muda kita, apa matlamat dalam hidup? Saya nak berjaya, saya nak menjadi seorang doktor, saya nak menjadi seorang pakar dalam bidang masing-masing, saya nak pegang jawatan yang tinggi pun ada begitu keadaannya, saya nak menjadi orang yang kaya dan sebagainya. Kejayaan dunia dikejar. Sekadar dilihat dari sudut kejayaan dunia, jarang orang yang berkata, kenapa kamu belajar sungguh-sungguh? Saya nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tak pernah saya dengar lagi lah orang yang menyatakan dalam keadaan demikian. Tapi itulah hakikat kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sering kali lupa, dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin lahum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ujungnya tu ulaika humul ghafilun. Jadi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, nanti akan ada ramai di kalangan jin dan juga manusia yang akan dicampakkan dalam api neraka. Mereka ada mata, tapi mereka tidak mahu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka ada telinga, tapi tidak mahu untuk mendengar apakah matlamat dalam kehidupan mereka itu di dunia, peringatan-peringatan daripada Allah. Dan mereka memiliki ayunun, kemudian telinga, mata, dan juga mereka ada hati. Tapi tidak faqih, tidak pernah terasa tentang tanda-tanda dan pengiktirafan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu digambarkan seumpama binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan, wal iazubillah. Sebabnya apa? Ulaika humul ghafilun. Kerana mereka lalai dan leka dengan nikmat-nikmat yang Allah sediakan sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita risaulah, takut pula tiba-tiba Allah khatamkan hati kita kan. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi sebelum dikhatamkan hati-hati kita ni, gunalah pendengaran, gunalah penglihatan dan hati untuk mendapatkan banyak ilmu, dan jangan tersesat di tengah jalan, sebab hidup ni kita musafir Ustaz ya. Allahu akbar, itu yang kita risaukan. Baiklah Ustaz, ada soalan di Facebook ni, sahabat kita Hafizi Hafiz yang bertanyakan satu soalan yang cantik. Katanya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku, kenapa Allah Subhanahu wa taala tangguhkan janjinya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diganjarkan di dunia ini tetapi disimpan untuk diberikan di akhirat ataupun dibalas di akhirat kelak? Mohon pencerahan daripada Ustaz, silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan yang menarik juga dalam hal ini, yang kadang-kadang kita terlupa sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala dia tidak terbatas di hari akhirat sahaja. Dia juga di dunia Allah bagi. Kadang-kadang kita tak nampak Ustaz, tanpa kita melihat tentang hakikat tersebut. Contohnya kalau kita baca dalam surah At-Talaq sebagai contohnya, pada ayat yang kedua, ayat ni yang disebut dengan nama ayat 1000 dinar yang dipasang. Saya rasa kalau sebut saja 1000 dinar semua orang faham ayat tersebut. Apa yang Allah katakan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi innallaha balighu amrihi ila akhiril ayat lah. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan barang siapa yang melahirkan bibit takwa dalam kehidupannya, ya, Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja. Segala permasalahan dalam hidupnya akan ada jalan keluar. Jalan keluar. Jadi ada penyelesaian. Kita terlupa, kenapa ya selesai masalah kita? Kadang-kadang Allah mudahkan perjalanan kita. Saya ada masalah tauliah ni, jumpa tengok-tengok selesai masalah kan. Contoh macam
masalah saya je Ustaz. Allah yang Ustaz kongsikan ni. Jadi contohlah katakan kita ada masalah lesen kita mati, tiba-tiba mudah saja jumpa orang kata silakan masuk. Macam seakan-akan tak ada orang yang datang ketika itu untuk menyelesaikan ataupun untuk membuat urusan tersebut, sampai kita sahaja yang orang kata lama hanya dalam tempoh masa tak sampai pun 10 minit saja selesai masalah kita. Kita tak sedar tentang hal tersebut, dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Parking kereta contohnya. Duk tengok kereta bukan main banyak tutup. Tak sampai kepada kita jalan je ada kereta keluar. Terus kosong. ada. Kemungkinan itu juga termasuk kemudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah permudahkan. Bukan sekadar Allah permudahkan urusan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah berikan pada kita ni kita tidak jangka di mana datang. Tiba-tiba ada sahaja tawaran yang pelbagai yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemungkinan besar itu datangnya daripada amalan-amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya Allah bagi ganjaran bukan hanya sekadar ditangguhkan di akhirat. Di akhirat itu ganjaran yang terbaik. Memang Allah berikan kepada kita dengan ganjaran yang terbaik, tapi di dunia ini juga ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ganjaran-ganjaran tersebut. Antara lain dalam surah An-Nahl ayat 97, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dua nikmat yang Allah berikan. Barang siapa yang beramal, melakukan amal-amal yang soleh tanpa mengira mereka itu lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia meyakini tentang amalan-amalan tersebut itu ada janjinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah katakan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Al-Baghawi dan beberapa ulama-ulama tafsir yang lain. Kami berikan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di dunia. Allah. Rasa tenang, rasa segala-galanya dapat kita selesaikan permasalahan dalam hidup kita ni. Apapun urusan dalam hidup, Allah cukupkan. Dan kemudian di hari akhirat kelak kami akan berikan balasan dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang telah pun mereka lakukan. Maknanya dua-dua dapat. Tapi yang penting amal soleh jangan kita tinggalkan. Dan menarik lagi satu perkara dalam surah Maryam. Bila sebut tentang satu lagi menarik tu, Ustaz kena kongsikan kejap lagi. Boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Sebab apa? Kita nak rehat dulu. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Bahkan ada juga yang menonton bukan sekadar di Malaysia, juga sahabat-sahabat dari Singapura. Terima kasihlah orang kota Singa. Tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat dari Brunei dan juga Indonesia. Kalau ada yang menonton ketika ini, boleh komen banyak-banyak di Facebook tu, bagi tahu, ya kami dari Singapura, kami dari Brunei, kami dari Indonesia. InsyaAllah kita semua bersatu di bawah kalimah La ilaha illallah. Dan pagi ini para penonton sekalian, kita sama-sama dapatkan manfaat dalam perkongsian ilmu hadis, iaitu hadis yang ke-22 dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, iaitu janji Allah kepada pelaku. Dan pencerahannya kita bersama dengan ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Cumanya Ustaz, menjawab soalan Hafiz tadi yang mempersoal kata macam mana ni tak ada pun ganjaran di dunia, kenapa perlu disimpan di akhirat? Ada yang Ustaz nak kongsikan berdasarkan firman Allah surah Maryam. Silakan Ustaz. Baik, jika kita perhatikan di dalam surah Maryam sebagai contohnya pada ayat 96 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Itu menarik. Sebab apa? Dalam hidup kita, antara perkara yang kita nak raih dalam hidup ni, manusia suka pada kita. Ya, kalau boleh ada orang ramai, followersnya ramai, suka pada kita kan. Itu yang paling kita minati. Yang tak ada penyokong rasa sedih dan sebagainya. Subhanallah, Allah memberikan kepada kita jalan penyelesaian bagaimana nak meraih bukan hanya sekadar manusia yang cinta pada kita. Ahlus sama, penghuni-penghuni yang berada di langit daripada kalangan malaikat juga mencintai kita. Sebab itu kan ada dalam hadis yang Rasulullah kata, apabila Allah menyayangi seseorang itu, nada Jibril. Allah akan memanggil Jibril, wahai Jibril, inni uhibbuh fa'ahibbuh. Aku cinta kepada dia,
inni uhibbu fulanan fa'hibbu. Aku cinta kepada si fulan ni, kamu kena timbulkan sayang kamu kepadanya. Dan apa yang berlaku, malaikat Jibril akan memberitahu kepada penghuni yang berada di langit, ya ahlas sama', wahai penghuni-penghuni yang berada di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh. Sesungguhnya Allah menyayangi seseorang itu, maka sayangilah dia. Subhanallah. Kasih sayang itu akan diraih pada siapa? Orang yang melakukan amal-amal yang salih dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, dalam ayat tersebut itu Allah nak bagi gambaran, nak mencari cinta manusia, cinta makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta termasuk binatang yang kadang-kadang kita tak kenal, binatang datang pada kita, duk tengok baik je dengan orang lain, dia tak suka, tapi datang dengan kita dia berminat dan sebagainya. Macam-macam kan. Ya, puncanya kenapa? Kerana amal soleh yang kita laksanakan dan juga keimanan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maknanya dalam ayat tersebut, pahala yang Allah bagi pada kita, ganjaran kebaikan yang Allah berikan pada kita, dia tidak terbatas hanya semata-mata di akhirat kelak. Di dunia juga Allah berikan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Subhanallah. Satu perkara yang lengkap, bagaimana sabda Nabi SAW ketika hampir wafat, Nabi tinggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu semestinya menunjukkan bahawa Islam itu telah lengkap. Amat mengejutkan, sejak akhir-akhir ini Ustaz, banyak pula kes berkaitan dengan penyelewengan akidah, bahkan wujud juga ajaran-ajaran yang kalau kita fikirkan secara logiknya tidak masuk akal. Bahkan ada juga yang terpesona, bahkan yang menjadi pengikutnya bukan calang-calang orang, bahkan ramai. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita nak tanyakan, berdasarkan hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Nabi ini sudah lengkap bahawasanya Islam itu telah ada cara untuk mendapatkan redha Allah. Tapi mengapa masih lagi wujud golongan yang menyelewengkan agama, bahkan macam Ustaz sebut tadi, nak cari followers, nak cari keduniaan, sanggup menggunakan agama? Baik, terima kasih. Dalam hal ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu perkara yang pasti akan berlaku dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apatah lagi kalau seseorang itu berada dalam keadaan jahil, tidak sedar dirinya berada dalam keadaan jahil, dan akhirnya mengupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan nafsu dan keinginan, kefahaman sendiri. Maka lahirlah apa yang sedang berlaku. Dan sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ataupun membuang sesuatu ilmu itu secara tiba-tiba dalam diri manusia. Sebaliknya Allah akan mencabut ilmu-ilmu yang ada ini dengan cara mematikan para ulama. Ulama semakin lama semakin menghilang. Dan itulah yang Allah nyatakan, ceritakan dalam surah Maryam juga menarik. Saya tertarik dengan surah Maryam ni sebab apa? Ada beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Antaranya Allah menceritakan dulu di kalangan para anbiya, orang-orang yang terbaik, dan akhirnya sampai kepada penghujung apabila para anbiya ini wafat, dan akhirnya lahirlah golongan-golongan manusia yang tersesat dalam kehidupan mereka. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Jika tidak silap dalam ayat 57 dalam surah Maryam itu Allah menceritakan sesungguhnya akan digantikan sesudah generasi yang terbaik itu generasi-generasi yang buruk, mereka meninggalkan sembahyang, adha'us salah wattaba'us syahawat, dan akhirnya nafsu yang mereka ikuti, dan kemudian di penghujungnya mereka akan menemui kesesatan ghayya. Sebagian ulama mengatakan ghayya itu adalah sejenis wadi, lembah yang berada dalam neraka jahanam. Sebagian ulama mengatakan ghayya di situ mereka akan melalui jalan kesesatan dalam hidup mereka. Puncanya solat mereka tinggalkan, dan akhirnya nafsu yang mengikuti diri mereka. Dan begitulah yang berlaku kalau kita melihat dalam suasana hari ini. Ramai yang tersesat dalam kehidupan mereka. Yang pertama, ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak dilaksanakan. Dia kata dalam Al-Quran tak wujud pun. Contohnya mereka menimbulkan persoalan berkaitan dengan solat. Tak ada pun dalam Al-Quran yang menceritakan solat 5 waktu. Dan cara kaifiat solat tu kena ada rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Tak ada pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Akhirnya mereka dengan memandai-mandai mereka cuba untuk mentafsirkan mengikut nafsu mereka, yang sebenarnya mereka tak nak pun melaksanakan amalan tersebut. Dan timbul, saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan solat itu sebenarnya diambil daripada perkataan silah. Silah ni berhubung.
Jadi kalau kita berhubung dengan manusia cukuplah, itulah dinamakan sebagai solat. Jumpa assalamualaikum. Jadi itulah yang dinamakan sebagai solat silah. Berhubung dengan Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, sudah dinamakan dengan solat. Sebab apa? Tersilapnya mereka dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran disebabkan yang mentafsirkan itu adalah orang-orang jahil. Sedangkan Al-Quran mengajar pada kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berkepakaran jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Tapi hakikat sekarang mereka tidak bertanya pun dengan orang-orang yang berilmu. Dan itu juga disebut tadi dalam hadis yang saya nyatakan. Akhirnya apabila para ulama sudah pun menghilang, telah pun meninggal dunia, yang akan mengambil posisi mereka, kedudukan mereka itu adalah jahal, orang-orang yang jahil. Dan ketika itu fa'aftu, mereka mengeluarkan fatwa mereka, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka telah menyesatkan manusia ketika itu. Baik, Ustaz, itu yang kita risau tu. Kadang-kadang ada soalan yang ditanyakan daripada golongan ini, tapi ditanyakan itu bukan untuk mengetahui jawapan yang sebenar, tetapi mereka nak jawapan yang kena pada diri sendiri, nak memuaskan nafsu diri sendiri. Itu yang kita risaukan tu. Dan kadang-kadang bila ditanya pun tentang soalan tersebut, kamu menuntut ilmu daripada siapa? Tak payah tanya pada guru saya dapat ilmu laduni, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelik bila perkara begitu berlaku. Saya ingat ada satu kata-kata yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, salah seorang ulama yang cukup terkenal di kalangan at-tabi'in. Dia kata al-isnad minad din, menyandarkan sesuatu itu adalah daripada ilmu. Laulal isnad, kalau tak ada sandaran dalam kita berkata-kata, laqala man syaa ma syaa, nascaya orang akan berkata mengikut apa yang dia mahu, dia akan berkata itulah ilmu yang dia perolehi. Sebab itu penting dalam kita nak menakalkan sesuatu itu, apa diambil daripada mana sumbernya. Tiba-tiba sumber yang dikatakan saya datang daripada Allah, Allah yang mengilhamkan saya. Mana lagi kita nak mengambilnya kalau katakan itulah ajaran-ajaran sesat yang wujud, dan akhirnya sesatnya mereka kerana sudah tidak lagi didasarkan ilmu itu berdasarkan kepada sumber yang asal, tapi hanya sekadar pemikiran yang dinakalkan atas dakwaan saya telah bertemu dengan Allah dan Allah telah mengilhamkan kepada saya akan sesuatu. Allah ada pula yang menyatakan macam tu. Ingat, tiada lagi Rasul dan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Para penonton sekalian, baiklah Ustaz, soalan Fadli Mat Shah ni katanya, apakah janji Allah kepada si pelaku yang melakukan kemungkaran kepadanya dan dalam masa yang sama melakukan kebaikan yang diperintah? Kejap baik, kejap buruk. Macam mana tu Ustaz? Mudah-mudahan, terima kasih kepada saudara Fadli atas soalan tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada insan-insan yang hidupnya sentiasa mengisi kehidupan dengan keburukan ataupun dengan dosa-dosa yang dilakukan. Pertama, orang yang banyak melakukan dosa ini, Allah akan menutup hatinya, yang disebut dalam hadis dengan nama nuqtatun sauda. Akan ada titik-titik hitam pada dirinya, dan di saat ketika titik hitam itu tidak dihakis dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka dia akan memenuhi hati, dan ketika itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk dan mudah untuk menerimanya. Itu apabila seseorang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah juga mengatakan, inna rajula la yuhramu ar-rizqu bi dzambin yusibu. Dan seseorang itu dia akan diharamkan oleh Allah untuk mendapat rezeki daripada Allah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Justru daripada itu, saya mengingatkan diri saya, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, tolong kita usahakan dalam diri kita, di saat ketika kita melakukan dosa, segerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar selalu kepada Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Pada saat yang serupa, isikan segala dosa-dosa kita itu dengan kebaikan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, dia akan diisi, akan menghapuskan segala bentuk dosa-dosa yang kecil. Dan itulah pemurahnya Allah dan penyayangnya Allah. Allah tidak biarkan kita dalam keadaan kita menyesal, dalam kita melakukan dosa. Rupanya ada kaedah-kaedah bagaimana nak menghapuskan dosa tersebut. Dengan cara berwuduk, dosa kita akan gugur. Dengan cara kita bersedekah, dosa kita akan gugur. Dengan cara kita menunaikan solat itu sendiri pun dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bagi jalan pada kita, laksanakanlah amal-amal yang soleh untuk mengikat diri kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Platform ada, peluang ada untuk memohon keampunannya. Bahkan dalam surah At-Tahrim Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Baiklah Ustaz, insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Cumanya kita akan tutup dulu di TV 3 dan
sambungannya di TV9 Ustaz ya. Nantikan lagi dan lagi kita akan diskusikan tentang topik kita hari ini, janji Allah kepada pelaku sebagai ilmu hadis kita sebentar saja lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, indahnya Islam kerana kita sebagai umat Islam, apa sahaja yang kita lakukan jika niatnya tepat, niatnya betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kita lakukan adalah ibadah. Mungkin ada pada pagi ini yang nak ke tempat kerja, bismillah, itu dikira ibadah. Nak menghantar anak ke sekolah juga ibadah. Bahkan mungkin ada yang nak memulakan perniagaan pada pagi ini, sedang berniaga, juga akan jadi ibadah. Alhamdulillah. Tetapi lillahi ta'ala, itu paling penting. Dan kembali bersama dengan saya, Da'i Hadari, temankan anda dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan pagi ini para penonton sekalian, pagi yang indah, kita bicarakan tentang hadis berdasarkan ataupun kita petik hadis daripada hadis Arba'in, hadis 40 kitab Imam An-Nawawi, janji Allah kepada pelaku. Dan bersama dengan kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita. Ada satu soalan daripada Rahimah Saud di Facebook. Katanya, doa selepas azan antaranya menyebut innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Apakah maksud doa selepas azan itu untuk balasan baik sahaja Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Puan Rahimah Saud atas soalan yang dikemukakan. Berkaitan tentang doa selepas daripada azan. Saya teringat ada suatu ketika saya menterjemahkan ucapan daripada Syekh bukan Dr. Ramadan Al-Buti, iaitu Syekh Dib Mustafa Bugha, hafizahullah. Jadi waktu itu kebetulan masuk waktu Isyak dan kemudian berhenti untuk mendengar azan. Dia kata tolong maklumkan kepada para jemaah ni, jangan lupa untuk menjawab azan dan jangan lupa untuk berdoa selepas daripada azan, kerana doa selepas azan itu adalah salah satu sebab yang wajib untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka yang berdoa selepas azan tersebut. Jadi sebab itu jangan lepaskan doa selepas azan. Bacalah doa tersebut, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ila akhirih. Kenapa? Sebab mereka yang membacanya wajib untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi dalam antara salah satu isi kandung yang ada dalam doa tersebut, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggari janji-janji yang telah pun dijanjikan oleh Allah. Jadi apakah janji yang Allah janjikan itu hanya pada perkara-perkara yang membawa kebaikan? Jawapannya tidak. Segala janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu termasuk dengan janji yang Allah berikan kepada mereka yang mengingkari akan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji pada kebaikan, ya, Allah bagi pada kita akan kebaikan dan segala bentuk pahala-pahala yang telah pun kita laksanakan, maka akan diberikan ganjaran pahala itu nanti di hari kiamat kelak dengan pelbagai bentuk balasan-balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah pun menjanjikan dengan neraka daripada Allah, dengan balasan yang setimpal. Segala perkara tersebut juga termasuk dalam janji yang akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima rabbuk, melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Jadi maksud daripada janji tadi, segala janji-janji yang Allah telah pun maktubkan ataupun catatkan di dalam Al-Quranul Karim dan janji-janji yang telah pun dinyatakan oleh Nabi SAW, semuanya akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bila kita lihat kan apa yang Allah janji-janjikan sebenarnya sangat banyak dalam Al-Quran Ustaz ya. Dan para penonton sekalian, sebenarnya kita yang boleh memungkiri janji. Sebab apa? Kita manusia yang lalai. Kadang-kadang tu janji lain, tunainya lain. Paling tepat, paling dekat, kata nak jumpa pukul 8, pukul 9.30 baru dah sampainya kan. Tapi Allah tidak memungkiri janji para penonton sekalian. Sebab itu sebab itu Rasulullah memberikan kepada kita peringatan dan amaran agar jangan memungkiri janji. Jangan memungkiri janji. Kerana sifat memungkiri janji itu adalah sifat orang-orang munafik. Betul. Salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisa, kan.
3 perkara sesiapa yang memiliki, maka dia memiliki ciri-ciri khusus bagi orang-orang munafik. Idza utumina khana, bila diberikan amanah dia khianat, haddatsa kadzaba, bila berbicara dia berbohong, menipu, dan apabila idza wa'ada ghadara, bila dia berjanji maka dia melanggar janji-janji yang telah pun dijanjikan. Nauzubillahi min zalik. Baiklah Ustaz, hadis yang kita bicarakan hari ini sangat menarik, yang mana hadis riwayat Imam Muslim ini menunjukkan salah seorang sahabat daripada ramai sahabat yang sentiasa bertemu dengan Nabi SAW dan bertanyakan itu dan ini untuk mendapatkan jawapan apa yang dia akan dapat jika dia menunaikan ini dan ini. Jadi bagaimana Ustaz boleh gambarkan ketika itu para sahabat yang utuh imannya, kuat imannya dan ingin nak dapatkan kebaikan daripada apa yang diamalkannya, dan mungkin kita boleh dapatkan pencerahan daripada Ustaz ini juga menjadi motivasi untuk kami semua Ustaz. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah menyebutkan khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan kemudian diikuti dengan kurun berikutnya, dan kemudian diikuti dengan kurun berikutnya. Sebab itu kata para ulama, berdasarkan kepada hadis tersebut, 3 kurun yang pertama itu adalah kurun yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kalau kita melihat dalam hayatus sahabah, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bukan mahukan kesenangan di dunia, tapi sebaliknya tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu pahalanya kalau boleh melebihi daripada pahala sahabat-sahabat yang lain di hari akhirat kelak. Ada sebuah hadis, dan sebenarnya ada beberapa hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzarrin ini di kalangan para sahabat yang miskin dalam kehidupannya. Dan begitulah beberapa orang para sahabat yang lain, mereka berada dalam keadaan miskin. Jadi beliau mewakili kepada para sahabat yang lain, dia kata apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudulihim wa fi riwayatin wala natasaddaq. Jadi ketika itu sahabat Nabi tadi dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya terdahulu dah pergi, dah meninggalkan kami, dan mereka semua dah meninggal. Tapi mereka meninggal, mereka mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Dia mendapat naimul muqim, nikmat yang berkekalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka sembahyang sama macam kami sembahyang. Mereka berpuasa sama macam kami berpuasa. Tapi ada satu kelebihan yang Allah bagi pada mereka. Mereka memiliki harta yang banyak dan mereka bersedekah atas lebihan harta tersebut. Kami tak mampu nak bersedekah ya Rasulullah. Rasulullah tengok sahabat yang miskin ni sedih sebab mereka tak boleh nak menandingi para sahabat yang telah pun meninggal dengan harta yang banyak. Sebab mereka ini tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, afala uallimuka bikalimat, hendak tak aku ajar kepada engkau satu kalimah yang mana tudrikukum ma sabak, kamu akan dapat mengatasi orang-orang sebelum kamu, dan kamu juga akan mengatasi orang-orang selepas kamu, melainkan apabila mereka mengamalkan apa yang kamu amalkan. Lantas mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Rasulullah ajar apa dia? Rasulullah kata, nanti selepas habis sembahyang ni bertasbihlah pada Allah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun ada riwayat dalam hadis yang lain, itu adalah merupakan kaedah kita nak menghapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi dalam riwayat hadis yang lain, amalan tersebut itu juga mampu untuk mengatasi kehebatan orang-orang yang terdahulu. Bila sahabat begitu, mereka pun mengamalkanlah. Setiap kali habis saja sembahyang, mereka tak berhenti dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir itu dilakukan berterusan, dan mereka cuba untuk menyembunyikan di kalangan orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Tiba-tiba ada orang yang kaya ketika itu dapat maklumat tersebut, mereka pun beramal. Akhirnya mereka mengadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya di kalangan kami dah mula beramal ni, macam mana kami nak mengatasi mereka dari sudut pahala yang akan mereka perolehi di hari akhirat? Dan akhirnya Rasulullah berkata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Begitulah limpahan kurniaan daripada Allah, Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya apa? Kita nak mengambil suatu ruh dalam cerita tersebut. Mereka berlumba-lumba bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Mereka berlumba-lumba bukan untuk mencari kekayaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berlumba-lumba kerana ingin mengejar tentang soal persediaan di hari akhirat,
Kenapa? Sebab mereka nak mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik untuk memperolehi syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin duduk bersama dengan para sahabat, duduk bersama dengan para nabi dan para syuhada. Itulah di antara kisah yang menarik, dan sebab itu tidak hairan bagaimana Saidina Uthman ibn Affan dia membelanjakan hartanya yang cukup banyak semata-mata kerana ingin membeli Bi'rur Rumah, iaitulah sebuah perigi telaga yang disediakan di Madinah untuk kegunaan masyarakat. Sebab sebelum tu perigi itu dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kenakan tol. Siapa nak ambil bayar sekian banyak, menyebabkan mereka tertekan. Orang-orang di kalangan para orang-orang Islam ketika itu tertekan dengan kehidupan tersebut. Akhirnya Saidina Uthman dengan kekayaan yang banyak ketika itu sanggup untuk membelanjakan hartanya semata-mata ingin mempermudahkan kehidupan mereka. Rupa-rupanya dengan cara demikian harta Saidina Uthman semakin bertambah dan terus bertambah dengan pengorbanan yang dilakukan ketika itu. Subhanallah. Itulah, saya baru dapat info para penonton sekalian, satu-satunya akaun yang masih hidup ataupun akaun bank yang masih hidup walaupun insan empunyanya telah meninggal dunia 1400 tahun lalu sehingga kini, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana akaunnya kini dijaga oleh kerajaan Diraja Arab Saudi. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, lagi dan lagi kita akan bicarakan, termasuklah sekejap lagi ada soalan berkaitan dengan pendidikan anak-anak ni. Sebentar lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai soalan yang membelenggu fikiran. Tanya sini tak dapat jawapan, tanya sana pun tak dapat jawapan. Bahkan ada juga masalah yang kita depan dan kita tempuh. Sebenarnya jangan risau, ada jawapan dan ada kaedah penyelesaiannya. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Di sini ada jawapan dan kaedah penyelesaiannya. Termasuklah apa yang kita bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi, yang kita fokuskan hadis yang ke-22, iaitu janji Allah kepada pelaku, dan pencerahannya kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan bola sepak ni dah masuk minit-minit terakhir ni Ustaz. Cepat betul masa berlalu Ustaz ya. Kecemasan. Oh, masa-masa kecemasan ni Ustaz. Cumanya ada soalan yang saya yakin ramai juga perlu tahu. Ini kaedah kita bersama dengan pendidikan anak-anak ni juga. Intan Zurina Abdul Razak di Facebook katanya, bagaimanakah cara terbaik untuk mendidik anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah tentang janji-janji Allah berkaitan dengan perkara sam'iyat ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Intan Zurina. Berkaitan tentang pendidikan anak-anak, saya cadangkan supaya membaca kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Jadi saya terlupa Dr. Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Jadi dalam kitab tersebut itu menarik, dibicarakan daripada awal pendidikan anak-anak, bahkan bukan awal pendidikan anak-anak, bermula daripada pemilihan pasangan masing-masing sehinggalah diikuti dengan kelahiran anak, bagaimana cara untuk mendidik anak tersebut. Justru perkara yang penting, sebenarnya perkara yang paling penting untuk kita berikan pendidikan anak-anak ini bukan berusia 12 tahun, tapi di bawah lagi daripada 12 tahun itu sudah pun kita didik mereka. Antaranya dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Addibu auladakum thalathata hisal." Didiklah akan anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubba nabiyikum wa hubba ahli baitihi, ahli baiti Rasulillah, dan kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Pertama, kita kena didik untuk mereka ini mengenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka cakna tak ada lagi nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat ataupun ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga perlu untuk dididik kepada mereka supaya ada kecintaan terhadap ahli keluarga ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Didik anak-anak dengan lidahnya fasih untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau katakan di waktu kecil anak-anak dididik ni, lidah mereka akan berbeza dengan apabila seseorang itu dewasa. Kita kadang-kadang tengok anak-anak yang kecil ni, macam mana dia boleh bercakap bahasa Arab, sebab memang waktu kecil. Kita dewasa baru nak bercakap bahasa Arab, memanglah payah nak sebut. Lidah kita berbeza. Jadi memang waktu kecil itu adalah waktu yang terbaik kita didik mereka untuk mengenal Al-Quran. Anak-anak yang apabila hatinya telah pun terikat dengan Al-Quran, hatinya sudah pun terisi, dan waktu itu syaitan
akan payah untuk memberikan godaan-godaan terhadap anak-anak yang apabila hatinya sudah pun diisi. Diikuti pada peringkat usia 7 tahun. Itu sudah disebut oleh Nabi SAW, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum wa hum abna'u 10. Rasulullah mengatakan, perintahkan anak kamu itu untuk menunaikan solat ketika usianya 7 tahun. Bahkan ulama mengambil dalam hadis tersebut, kalau Rasulullah menyatakan diperintahkan anak menunaikan solat, artinya anak-anak tadi usia 7 tahun diperintahkan untuk tunaikan solat. Berarti di bawah daripada 7 tahun mereka dah kenal apa itu solat. Sebab nak perintah sesuatu mestilah dia tahu terlebih dahulu. Kena kenal. Ni perintah tiba-tiba tak kenal nak buat apa ya. Kita pun tak tahu apa-apa. Jadi maknanya usia sebelum 7 tahun itu mereka telah mengenali solat tanpa dipaksa. Tapi usia 7 tahun mula kita mengarahkan dah sembahyang ataupun belum, dah tunaikan solat ataupun tidak. InsyaAllah anak-anak ni dia akan ikut ketika usia tersebut, tanpa dipukul pun kita tanya dia akan buat. Cuma buat solat tu memanglah kadang-kadang anak-anak buat solat 2 minit dah siap ya. Solat Zuhur tengok dah siap dah, ayah duk buat baru 2 rakaat kamu dah siap 4 rakaat, padahal yang tunaikan solat awal tu adalah ayahnya. Anak dah siap lebih dahulu kan dari sudut solat tu. Itu biasa. Jadi dalam keadaan tersebut didik mereka untuk mengenali solat tersebut, dan ketika usia 10 tahun mereka akan diminta untuk dipukul kalau sekiranya tidak melaksanakan ibadah solat tersebut. Pukul pun bukan tujuan untuk memberikan siksaan ataupun memberikan kesan, tapi pukul itu hanya sekadar sebagai tanda amaran supaya jangan meninggalkan ibadah solat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Saya bercerita bab solat ni kenapa? Sebab solat ni adalah satu amalan yang paling menakutkan kita apabila umat Islam sudah tidak lagi cakna berkaitan dengan solat. Betul, Ustaz. Ada sebuah hadis Nabi SAW, jika tidak silap diriwayatkan oleh Abi Daud. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan latang qudanna ural islami urwatan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan akan terurainya Islam itu seikat demi seikat, dan ketika itu manusia akan berpegang dengan ikatan kullaman taqadat, setiap kali berputusnya akan ikatan tersebut, tashabbasan nas billadzi taliha, manusia akan berpegang dengan Islam berikutnya. Awaluha al-hukmu, akhiruha as-salah. Ikatan yang pertama sekali akan terlerai dalam Islam itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam itu sendiri, dan di akhirnya perkara yang akan terputus daripada ikatan tersebut adalah solat itu sendiri. Bila solat sudah tidak ada lagi dalam kehidupan umat Islam, tadilah seperti mana yang disebut dalam surah Maryam tadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan digantikan dengan satu generasi adha'us salah, solat sudah tidak diguna pakai dalam kehidupan mereka. Mereka akan sentiasa berada dalam keadaan sesat ya. Wattaba'us syahawat, ikut hawa nafsu disebabkan solat sudah tidak dilaksanakan, dan akhirnya mereka akan menemui jalan kesesatan dalam kehidupan mereka. Allahu akbar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila berjanji kepada hamba-Nya tidak akan sesekali Allah khianati. Cuma bagaimana nak fahamkan, nak pujuk diri kita Ustaz, seperti mana sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah ini, macam mana kita nak pujuk diri kita bahawasanya apa yang kita mohonkan itu tak semestinya kita dapat apa yang kita pohon. Mungkin ada pengganti yang lain yang sesuai dengan diri kita. Bahkan mungkin ada juga tak dimakbulkan di dunia ini, akan tetapi pasti di akhirat Ustaz. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut doa kita ni di saat ketika kita memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang doa itu tidak disegerakan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi yang pertama, Allah tidak menyegerakan sebab tujuannya kerana Allah ingin yudakhirhu, Allah nak simpan nanti pada hari akhirat kelak dengan doa kita, dengan suatu pemberian yang berbeza seperti mana yang kita pohon. Kalau di dunia kita nak minta Allah berikan kita begini, rupa-rupanya di hari akhirat kelak Allah nak bagi lebih baik daripada apa yang kita minta semasa berada di dunia. Dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Memang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan, tapi dengan syarat. Secara ringkasnya dalam hadis mengatakan, di saat ketika kita doa kita nak makbul, pertama jangan putuskan hubungan silaturahim antara kita. Duk bergaduh kita doa pada Allah, doa tu tak akan dikabulkan. Yang kedua, saat ketika kita meminta pada Allah, jangan kita buat maksiat. Dah buat dosa dah tadi, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sambil-sambil tu kita pun buat dosa, akhirnya kita doa pada Allah, doa ni pun tidak dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah tak akan kabulkan malam yasta'jil, dia tak minta segera. Ya Allah, bila lagi doa ni? 4 tahun dah saya dah mohon padamu ya Allah, kenapa engkau tak kabulkan? Memang doa seumpama ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ada kalanya Allah tidak mengkabulkan doa kita, tapi Allah ubah doa itu menjadi
menjadi sesuatu perkara yang dapat menjauhkan kita daripada mudarat-mudarat yang sepatutnya Allah kenakan pada kita. Patutnya mungkin ketika itu kita aksiden, tapi Allah tolak bala tersebut itu dengan doa yang kita pohon pada Allah dengan doa yang lain. Jadi Allah tukar dengan sesuatu perkara yang lain yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Justru daripada itu, jangan kita bimbang, selagi mana kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kerana Allah tidak akan melanggar janji-janji dan tidak akan mengkhianati janji yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pelan tindakan kita Ustaz dalam meyakini setiap perbuatan pasti Allah itu yang maha pemurah, yang maha penyayang. Allah akan pasti berikan ganjaran yang baik, dan Allah juga Al-Hakim. Allah akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita, terutamanya perbuatan yang jahat akan dibalaskan dengan sesuatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan tindakan kita selepas ini Ustaz untuk terus menjadi hamba Allah yang mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pelan apakah perancangan yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita? Tidak lain, kita berlumba-lumba dalam kita mengejar kebaikan. Badiru bil a'malis salihah. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan amal-amal yang soleh. Nampak sahaja ada kebaikan, segera kita kejar. Biarpun kebaikan itu kecil dari sudut pandangan mata manusia, tapi anggaplah ia merupakan sesuatu yang besar yang perlu untuk kita ambil, kerana setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ada ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, niat juga kita perlu perbetulkan agar jangan sampai tersasar di saat kita melakukan kebaikan kerana ingin riak, sum'ah, ujub dan sebagainya, supaya dengan amalan tadi Allah menerima akan amalan tersebut. Sebab amalan yang baik tapi niat tidak baik, rugi. Niat yang baik tapi amalan juga tidak tepat, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Sebaik-baik amalan itu, kata daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah, aswabuhu wa akhlasuhu, iaitu amalan yang tepat dan juga ikhlas dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Usahakan dalam perkara tersebut, mulakan dengan amalan-amalan yang kecil terlebih dahulu, istiqamah terhadap amalan tersebut, barulah kita meneruskan dengan amalan-amalan berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kebaikan dan ketenangan dalam kita mengharungi setiap dugaan-dugaan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin doa daripada Ustaz untuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ditetapkan kita dengan teras, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita minta juga daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan kita dalam setiap ketaatan kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa قلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dalam kesibukan di masjid tu sempat lagi bersama dengan kami. Terima kasih Ustaz ya. Insya-Allah kita akan bersama lagi pada masa depan. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Dai Anas, yang mana kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Kita akan bicarakan tentang topik kita fiqh, hibah sebelum hiba. Dah macam pantun dah. Apa-apa pun nantikan pencerahannya esok. Para penonton sekalian, kata Buya Hamka, kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan juga kerja. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Jadikan hidup kita ada matlamat. Itulah yang membezakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.